maka semua musibah yang menimpa itu akibat dosa-dosa kita. Jika Allah akan membalasnya di dunia, maka siapa yang telah dihukum di dunia, maka tidak akan diulangi di akhirat. Demikian pula, jika Allah telah memaafkan seseorang, maka tidak akan dituntut seksa pada hari kiamat. Semua yang terjadi ini, musibah ni akibat daripada dosa-dosa manusia. Jika Allah membalasnya dekat dunia, hasil daripada kerja buat kita, Allah marah. Allah balas dekat dunia, maka siapa yang dibalas dekat dunia tidak akan dihukum di akhirat, tidak akan diulang di akhirat. Dan inilah satu peringatan bagi kita. Satu peringatan bagi kita. Bila Allah kata jangan, jangan. Bila Allah kata jangan, jangan. Punca berlaku sesuatu tu mesti ada pelanggaran daripada manusia melalui hukum Allah SWT. Kebersihan, bab makan dan sebagainya, itu semua datang daripada Allah, tapi manusia langgar. Jadi bila langgar, terima. Kadang-kadang Allah bagi dekat dunia, tapi Allah bagi dekat, ada yang bagi dekat akhirat. Lepas tu sahabat-sahabat dan rahmat oleh Allah SWT, perhatikan sungguh-sungguh kan? Mudah-mudahan apa yang kita lalui ini dapat menguatkan lagi ataupun mengingatkan lagi kita kepada Allah SWT. Ini semua adalah, kita katakan, ujian yang Allah berikan kepada kita. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada tertimpa kepada seorang mukmin suatu musibah dari duri atau lebih daripada itu, melainkan Allah gugurkan dengan itu satu dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui daripada Aisyah, dia kata, Rasulullah pernah bersabda, tidak ada menimpa suatu manusia ataupun seorang mukmin suatu musibah walaupun daripada tercocok duri dan yang lebih daripada itu, melainkan Allah menggugurkan dengan itu satu dosa. Setiap musibah ni Allah akan ampunkan dosa kita. Kalau kita sabar. Kata tuan-tuan rahmatullah Allah SWT, Allah ingatkan, Nabi ingatkan kepada kita, sabar atas ujian Allah SWT, sedangkan ujian ni kita yang buat, manusia yang buat, orang lain yang buat, tapi kita dapat tempias dia. Sampai Masjidil Haram tak boleh masuk, sampai sekolah ataupun kita katakan sekarang ni kan, dah keluar pernyataan petang tadi kan, daripada kerajaan negeri Johor, mulai daripada besok pagi subuh sampai 10 hari tak boleh datang masjid, tak boleh kuliah. 10 hari yang boleh datang cuma muazzin, imam, 3 orang tu je. Tadi dari kita tahulah pukul 9 ni ada pula pengumuman, dia orang kata nak perintah kurung dan sebagainya. Allah alam. Ini keadaan sebab apa? Sebab manusia buat. Sebab manusia buat. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah SAW bersabda, wahai anak, sukakah saya ajarkan kepada kamu beberapa kalimat, semoga Allah memberi manfaat bagi kamu. Semoga Allah memberi manfaat kepada kamu. Jawab Ibn Abbas, baiklah ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, ihfazillah yahfazukullah. Jika kamu jaga Allah, maka Allah akan jaga kamu. Ataupun dalam ni, jagalah perintah Allah, nescaya Allah akan menjaga pada kamu. Dan jagalah larangan Allah, kerana Allah selalu di hadapan kamu. Jaga larangan Allah SWT, sebab Allah sentiasa berada di hadapan kita, melihat kita. Mendekatlah kepada Tuhan, kepada Allah di waktu senang atau ringan. Nescaya Allah akan menolong kamu di waktu sukar. Waktu senang ni ingat Allah, supaya waktu susah besok Allah ingat kita. Bila susah, nak mati. Kenapa susah? Semua tak boleh tolong. Mak ayah tak boleh tolong, doktor 10 pakar pun tak boleh tolong, nak mati. Bila lagi susah dalam kubur, kenapa susah? Kita seorang-seorang, tak ada orang yang boleh tolong. Kalau tanam dengan Pak Imam pun, Pak Imam tak boleh jawab, tak boleh bantu kita, sebab kita masing-masing, kita masing-masing, amalan masing-masing. Itu yang kadang-kadang orang keluar kan, nafsi-nafsi, ya memang betul, nafsi-nafsi. Sebab itulah, sebab nafsi-nafsi lah kita beritahu. Ada orang kan sibuk, ustaz ni kan, kubur kan masing-masing. Sebab kubur masing-masing lah saya beritahu. Kalau saya boleh masuk sekali dengan kubur awak, saya tolak awak, saya ni boleh yang elakkan daripada kena berlasah, tak apa dah. Boleh? Tak boleh. Bila lagi susah dekat padang mahsyar, kenapa susah? Kita seorang-seorang. Suami dengan cara dia, isteri dengan cara dia, anak-anak dengan cara anak-anak, seorang-seorang. Tapi ketika itu, ketika kita seorang-seorang, kalau kita baik dengan Allah SWT, insya-Allah Allah akan tolong kita. Kalau kita dekat dalam dunia waktu senang ni, kita ingat Allah, baca Quran, zikir, sedekah, macam-macam kita buat, solat duha, solat malam, dekat dengan Allah, maka Allah akan tolong kita. Berkat daripada amal kita. Hak mati, sakit ni kerja Allah, memang dah tentu dah. Duduk rumah pun mati, keluar pun mati, demam pun mati, naik motor pun mati, tak demam tegak je mati. Macam-macam lah kan. Walaupun kita nampak ni 1,000, 100 ni, memang mati, dah masa dia mati. Tapi itulah, dalam masa yang sama kita kena usaha. Jangan sampai kita memudaratkan diri kita. Sengaja kan pergi sana, dah tahu dah bersakit, dah tahu dah kat sana tu ada kes, pergi ke? Tu memang cik nasah. Tapi kalau kita diberikan atau diuji Allah SWT dengan sakit tu, doa dah dengan Allah, doa dah dengan Allah SWT. Nescaya Allah akan menolong kamu di waktu sukar. Jika engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Jika minta tolong, mintalah tolong kepada Allah tentang
telah kering apa yang ditulis oleh kalam dalam Lauh Mahfuz. Ini semua telah ditulis oleh Allah SWT tentang apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Maka kalau umpama makhluk semuanya akan berbuat sesuatu yang berguna untuk kamu, bagi kamu, yang tidak ditakdirkan oleh Allah bagi kamu, mereka tidak dapat buat itu. Kalau orang semua fikir macam mana kita nak buat sesuatu terhadap kamu, tapi Allah tak izinkan, tak boleh buat apa. Demikian juga jika mereka berusaha akan mengganggu kamu dengan sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah atas kamu, tidak dapat mereka berbuat itu. Tadi orang buat sesuatu, angkat kamu kan, bagi kamu kaya, tapi kamu ni tidak ditakdirkan kaya, maka tak jadi kaya. Itu juga orang kumpul ramai-ramai pukul, nak pukul kita, nak jatuhkan kita, nak jahanamkan kita, nak tumbuk kita, tapi tidak ditakdirkan oleh Allah begitu, maka tak jadi. Ini disebutkan Nabi SAW berusaha akan mengganggu engkau dengan sesuatu yang tidak ditakdirkan atas kamu, tidak dapat mereka berbuat itu. Tak dapat. Beramallah kepada Allah dengan syukur dan yakin, dan ketahuilah bahawa sabar menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan itu sangat baik. Sabar, syukur dan yakin, ketahuilah sabar menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan itu baik. Macam besoknya kurung duduk dalam rumah, ya. Ya ke ustaz? Betul ke ustaz? Ni ayam tak ada ni, makan tak boleh, duduk kalau kena kurung 10 hari ni apa nak makan kan? Ini macam-macam kan? Jangan panik. Jangan kita tekan ini. Dan kemenangan itu berserta dengan kesabaran, dan kelapangan itu di samping dengan kesukaran. Nak dapat kebahagiaan itu dengan sabar. Benda yang dia buat ni adalah satu untuk menjaga kemaslahatan kita. Sekejap je. Kalau tengok pada ni kan, dia akan bersihkan surau masjid ni kan, dengan ubat tu kan, semua dan sebagainya. Nak matikan kuman pun bukan kita katakan, bukan sekejap, bukan sekali sembuh dah mati. Dia atas kemudaratan ataupun atas kemaslahatan kita dia bagi. Maka kita patuhlah buat rumah, kena zikir, baca Quran kan. Dan kelapangan itu di samping kesukaran, dan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran pasti ada kelapangan dan keringanan. Setiap apa yang berlaku ni atau kesukaran ni pasti akan ada kelapangan dan keringanan nanti. Bila kita jaga suka macam ni kan, maka kita akan akhirnya akan keluar juga daripada masalah ni. Kunci dia apa tadi? Kunci dia sabar. Yang kedua syukur. Yang ketiga yakin. Pasti ni ada kelebihan dia. Jangan kita panik. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Al-Khattab Al-Abbas, dan kira-kiranya 10 atau 50 guru yang meriwayatkan keterangan ini daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, ingatlah daripada ku 5, ingat 2 dan 1. Ada 5 perkara. Ingatlah, jangan ada seorang takut kecuali dengan dosa dia. Ingatlah, jangan ada seorang itu takut kecuali dengan dosa dia. Kita tak takut lain kecuali dosa kita.
Allahu Akbar. Banyak dosa ni. Yang paling kita takut, Allah tak ampunkan dosa. Amal boleh kita buat, InsyaAllah amal kita boleh istiqamah, tapi dosa yang lepas tu Allah ampunkan tak? Itu yang kita risau, takut Allah tak pandang kita sebab dosa kita yang lama. Kita tak semayang lama lah, kita tak puasa zaman muda dulu lama, Allah ampunkan. Lepas tu dia katakan, ingatlah, jangan ada seorang takut kecuali dengan dosa. Yang kedua, jangan mengharap kecuali kepada Tuhan, kecuali kepada Tuhan. Dan jangan malu jika tidak mengetahui untuk belajar. Jangan malu kalau tak tahu untuk belajar. Kita tak tahu datang dah ni kan, tua dah, umur 40 dah, baru nak mengaji kan. Jangan malu, jangan segan, tak ada masalah. Sahabat-sahabat Nabi pun dapat wahyu tahun umur muda, tua juga. Rosyamno baru mula baca Quran tu umur apa tahun? 40 lebih. Tu pun baca Abata, baru baca Iqra. Dia kata dia ada segala-galanya, dia ada duit, ada masyhur, ada pangkat, ada. Tapi satu yang dia kata kosong, iman, agama tak ada. Dia tak rasa seronok, dia tak rasa di Islam, tapi dia tak rasa manis Islam. Tinggal semayang rasa biasa, lama tak baca Quran. Apa arti aku baca Quran? Aku baca Islam tapi aku tak buat benda tu. Maka umur daripada 40 lebih dia mengaji. Dia cerita lah kan, dia mengaji, belajar. Last kali masa umur 40 lebih juga, 47 tak silap, dia dah boleh khatam Quran. Sebab tu dia boleh buat Al-Quran hawa kan. Rajin dia baca Quran dia kan. Sebab dia rasa seronok. Jangan malu, jangan segan kalau kita ni tak reti nak mengaji. Saya pernah ceritakan dekat KL dulu kan, masjid wilayah, masjid wilayah penuh orang. Hari Jumaat pagi kan, masjid wilayah penuh. Kali tengok kan, dalam dia punya bilik dia kan, kira-kira dalam 200 orang kan. Saya pun pergi lah tengok kan, ingatkan belajar apa, tafsir ke apa ke. Tak, masing-masing buat Iqra. Yang datang ni bukan buat kancil BMW. Saya tanya dengan ustaz dia, okey tak ustaz, belajar tak? Bagus tak ustaz? Kenapa dia jadi macam ni? Sebab sesungguhnya dia ada segala-galanya, tetapi dia tak ada iman, tak ada amal. Jangan malu, jangan segan. Dia CEO datang, CEO besar, malu dengan jaga yang baca Quran, tapi dia CEO tak reti baca Quran. Tengok semayang kan, bila datang malam dia kata pernah ada cerita kan, dia CEO syarikat, dia pernah datang malam tengok jaga di semayang tahajud. Dia terfikir dia tak pernah semayang tahajud, walaupun dia bos gaji 15,000, tapi gaji yang 7,700 ni semayang. Ini keadaan dia kan. Sebab tu kita ni jangan malu, jangan segan. Kalau kita ni nak mengaji, nak belajar, cari. Kadang-kadang kita mengaji lah. Allah bagi kadang-kadang kemudahan. Yang ajar kita, yang bagi kemudahan pada kita kadang-kadang anak kita. Abah takkan tak reti baca Quran bah. Abah macam mana ya Iqra ni? Tak, Abah tak tahu. Abah macam mana doa masuk tandas kadang Allah datang kan? Benda tu datang daripada anak kita.
Tapi jangan malulah, jangan segan untuk kita mulakan diri kita. Jumpalah ustaz-ustaz, pasti mereka akan tolong, insya-Allah. Dan jangan malu jika ditanya sesuatu tidak diketahui untuk mengatakan tidak mengetahui. Jangan malu, jangan segan kalau ditanya orang, apa hukum ni? Tak tahu. Kalau tak tahu, tak payah malu, jangan segan. Memang tak tahu. Jangan kita buat-buat tahu pula. Sudah. Tak tahu, ataupun kita katakan tidak diketahui untuk mengatakan tak tahu, tak mengetahui. Dan ketahuilah bahawa sabar itu dalam segala hal bagaikan kepala di badan. Sabar dalam semua hal ni ibarat macam kepala dekat badan. Kalau tak ada sabar, tak guna badan. Dalam kahwin, kalau tak ada sabar, tak guna kahwin. Dalam kerja, kalau tak ada sabar, tak guna kerja. Kita fikir nak marah orang je. Sebab dalam hidup kita tak ada sabar. Benda kecil je. Sebab tu Nabi ingatkan kepada kita, ataupun Sayyidina Ali sebutkan kepada kita, dan ketahuilah sabar itu dalam sesuatu hal bagaikan kepala di badan. Maka bila kepala terlepas daripada badan, rosaklah badan. Bila kepala ni terlepas pada badan, sabar ni tak ada pada hidup kita, habis. Maka bila kepala demikian juga pula bila kesabaran itu terlepas daripada sesuatu hal, maka rosaklah hal keadaan itu. Kemudian dia berkata, sukakah saya tunjukkan kepada kamu orang faqih yang benar-benar menunjukkan mengerti agama? Jawab mereka, baiklah ya Amirul Mukminin. Sayyidina Ali kata, orang yang tidak memutuskan harapan orang daripada rahmat Allah, dan tidak mengamankan orang daripada balasan hukuman Allah, dan tidak mempropagandakan kepada orang-orang, dan tidak berani mengatakan orang arif itu dalam syurga, sebagaimana tidak mengatakan orang maksiat itu dalam neraka, sehingga Tuhan sendiri yang memutuskan. Orang yang kata Imam kata Sayyidina Ali, orang yang beragama siapa? Orang yang tidak memutuskan harapan orang daripada rahmat Allah. Jangan risau Haji banyak masa. Allah memang sayang dengan Haji. Sebab tu Allah detikkan dalam hati Haji ni untuk beribadat, untuk istighfar, untuk kita katakan rasa menyesal dalam diri. Allah Maha Pengampun. Ingat tak cerita dulu? Cerita dulu orang yang dah bunuh 99 orang. 99 orang. Tapi tak, Allah tetap maafkan dia. Sebab dia nak kita katakan nak minta maaf. Jangan putuskan tangguh atau harapan orang. Silakan, insya-Allah. Saya pun sikit lagi ni. Azan.
sambung sikit lagi. Kemudian Sayyidina Ali kata apa? Tak putuskan harapan orang. Yang kedua, tidak mengamankan orang daripada balasan Allah. Orang yang alim, orang yang arif ini, dalam masa yang sama, dia tidak memutuskan harapan orang. Ada je, insyaAllah Allah ampunkan. Tapi kena ingat, kalau haji terus buat juga, Allah ni maha memberi siksa. Dah sedia dah neraka ni, jangan buat lagi lah. Tidak rasa aman daripada balasan dan juga hukuman Allah. Dan tidak mempropagandakan maksiat kepada orang-orang, dan tidak berani mengatakan orang arif itu dalam syurga. Orang yang arif ni dia tahu haji ni mestilah insya-Allah lah syurga kan. Orang yang arif ni dalam syurga, dan mengatakan sebagaimana kan tidak mengatakan orang maksiat itu dalam neraka, sehingga kan Allah sendiri yang memutuskan. Tak boleh kita kata awak ni saya tengok macam ni memang confirm neraka ni. Tak boleh. Awak ni saya tengok ni tak, jangan letakkan macam tu. Allah yang tentukan. Tapi saya beritahulah sifat-sifat je, itu kan. Tak beritahu pun tengok je lah. Tengok je. Kita dah baca Quran, kita dah baca hadis kan. Sifat, dah tahu dah sifat-sifat orang yang Allah bertakwa macam mana, yang derhaka macam mana kan. Bagi ingatlah. Dan orang yang terbaik amalnya, janganlah berasa aman daripada balasan Allah. Yang terbaik amal dia pun jangan berasa aman daripada balasan Allah. Sebab Allah telah berfirman, tidak akan berasa aman daripada hukuman Allah kecuali orang-orang yang rugi. Jangan kita rasa aman sangatlah. Kita belum tentu lagi ni. Nak tengok orang berjaya ke tak berjaya, bertunggu pada akhir hidup dia. Macam kita lah tengok bola kan, jangan tunggu bola ni kan menang ni aku balik dah. Gol lah, dah 3-0 dah ni, balik lah kan. Baru minit ke 35, belum tentu lagi menang kan. Kokok umur semua minit yang ke 19 kena 6-3 pula. Dia balas balik kan. Itu juga kita ni jangan senang. Kita lah, alhamdulillah lah, saya rasa saya dah 3 kali pergi haji, 7 kali pergi umrah. Semayang okey lah, tak ada masalah lah, insya-Allah lah. Jangan nak tengok berjaya tak berjaya, tunggu. Selagi mana kita belum keluar daripada bumi ni, jangan kita rasa aman dengan ujian Allah SWT. Ni ya Allah sebut, tidak akan berasa aman daripada hukuman Allah kecuali orang-orang yang rugi kalau kita sudah aman dah. Juga orang yang sejahat-jahat manusia tidak putus harapan daripada rahmat Allah. Sebab Allah telah berfirman, sesungguhnya tidak ada putus asa daripada rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jangan putus asa dengan rahmat Allah SWT. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dalam masa yang sama kita buat baik je. Kita buat baik je. Rancang macam mana kita nak baiki diri kita. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Yazid Al-Qarshi berkata, jika seorang masuk dalam kubur, maka semayangnya berdiri di sebelah kanannya, zakat di sebelah kiri dia, taat menaunginya, dan sabar membela kepadanya. Sabar akan jadi peguam bela. Cara bahkan dia berkata kepada lain-lainnya,
silakan kamu membela jika kamu dapat membelanya. Wahai sembahyang, kalau kau dapat bela dia, silakan. Wahai sedekah, kalau kau dapat bela dia, silakan. Wahai taat, kalau kau dapat bela, silakan. Sabar ni relax dulu. Kalau tidak, saya yang di belakangnya, iaitu saya sanggup menyelesaikan dan menolak seksa kepadanya. Orang ni bagus, sabar dia, hidup dia dan sabar. Allah bagi sakit, sabar. Allah bagi ujian miskin, sabar. Allah bagi ujian dia jaga mak dia, sabar dia. Tak mongok, tak dia. Biar pada aku akan jawab, kata Abu Lais Al-Samkan. Abu Waraq daripada Muhammad bin Muslim berkata, seorang datang kepada Nabi SAW dan bersabda, ya Rasulullah, habis harta aku dan sakit badan aku. Maka dijawab Nabi SAW, tidak baik seorang hamba yang tidak habis hartanya dan tidak sakit badannya. Sesungguhnya Allah jika cinta kepada hamba, maka diuji dengan balak, dan bila telah ditimpa balak, maka Allah berikan kepadanya kesabaran. Kadang-kadang orang sakit dan kita pergi melawat, habis dah ustaz, ni pun baru dapat tahu ni 2 bulan je ni. Mana tempat je orang kata pergi sana, pergi. Orang kata pergi Seramat, pergi. Orang kata pergi Kelantan, pergi, ubat. Habis dah duit ni Ustaz. Sekarang ni tinggal tulang kulit ni. Dah tinggal nasib je ni kan. Kalau lepas ni kata kimo lah jawabnya. Ni disebutkan Nabi SAW, tidak baik seorang hamba yang tidak habis hartanya dan tidak sakit badan. Baiklah, bila dia habis harta dia, sakit badan dia, sesungguhnya Allah jika cinta kepada hamba, maka diuji dengan balak, dan bila ditimpa balak, maka Allah berikan kesabaran. Nak dapat sabar tu yang kadang-kadang rasa macam payah. Ustaz boleh cakap sabar, saya ni yang menanggung. Payah tu. Betul lah Haji itu, tapi nak kena sabar. Kita pun tak boleh nak kata apa kan. Orang yang sakit, betul lah dia kata, tapi dia datang 10 orang semua kata sabar. Ni dah melecet ni, pakai apa? Pakai pampers ni kan, dah melecet dah ni, merah dah ni. Rasa macam tak tahu lah nak tembuk lah apa lah kan. Kita apa? Takkan nak senyap. Sabar lagi. Sabar. Marah dia. Tak dapat. Kita tak rasa betul. Memang saya tak rasa. Kita pun sendiri tak rasa apa yang dia sakit. Tapi kalau dia dapat sabar, Allah besar dia punya pahala dia. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, tiap orang yang dipenjara oleh raja dengan penganiayaannya sampai mati dalam penjara, maka dia akan mati syahid, dan bila dipukul hingga mati, maka dia mati syahid. Siapa orang yang dipenjara macam yang dekat India tu kan. Kalau dulu peperangan dia antara India ataupun Hindu dengan Islam je. Tapi sekarang ni kaitan dengan kerajaan. Siapa yang dipenjara oleh raja dengan penyayaan hingga mati, dan juga dalam penjara, maka dia mati syahid. Bila dipukul hingga mati, maka dia mati syahid. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada kalanya Allah telah menyediakan sesuatu darjat bagi seseorang, tetapi tidak dapat dicapai dengan amalan dia. Allah nak bagikan kepada ni pangkat dia ni tinggi,
tapi tak boleh capai dengan amalan dia, sehingga diuji dengan balak yang menimpa kepada jasmaninya, maka tercapai dengan itu. Allah Akbar. Ini mungkinlah kot, mungkin akan mendengar ataupun menenangkan hati dia. Sesungguhnya ada kalanya Allah ni nak menyediakan satu darjat pada seseorang, tapi tak dapat dicapai dengan amalan. Tak dapat dicapai dengan amalan. Ni kan. Sehingga diuji dengan balak. Bila diuji dengan balak, sakit dan sebagainya, bila dia sabar, maka tingkatan darjat dia tercapai dengan sabar tadi. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini, mudah-mudahan kita diberikan Allah SWT keyakinan, Allah berikan kepada kita kesabaran, Allah berikan kepada kita ini segala-galanya, sebab segala-galanya milik Allah SWT, insya-Allah. Marilah kita sama-sama beristighfar, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la tidak layak masuk syurgamu, namun tak upaya menghadapi api neraka. Terima taubatku dan ampunkan dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imanan wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana 'al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cuma sikit ingatan, kalau lepas ni kita tekan duduk dalam diam kan, duduk dalam ibadat ni, banyakkan kita ni baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa sami'un alim. Baca 3 kali insya-Allah. Siapa yang kata Nabi, siapa yang baca zikir ni 3 kali pagi, maka dia tidak akan kenakan ataupun tidak ada mudarat yang akan dikenakan di waktu datang daripada langit ataupun daripada bumi. InsyaAllah kita usaha dan juga sama-sama kita jaga kesihatan kita, insyaAllah.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih wa nas. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.